Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata ala al-khair ibtigha wajhila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, adab mandi, adabul ghusli. Ini satu bab pada menyatakan adab mandi. Bila kita sebut adab, maka melengkapilah adab itu yang wajib dan yang sunat. Dan mandi ini juga ada mandi yang wajib dan ada mandi yang sunat. Maka adab di sini lebih tertumpu kepada mandi yang wajib, bukan mandi sunat, tapi mandi yang wajib. Tapi dia punya adab-adabnya itu ada yang wajib dan ada yang sunat, melengkapi yang wajib dan yang sunat. Baik, kata dia, apabila engkau junub, fa idza asabatka janabatun. Baik, dia kata apabila mengena akan dikau janabah. Baik, sama ada kerana bermimpi, minah tilami, daripada bermimpi, mimpi sehingga mengeluarkan air mani, yang berwajib akan mandi. Ataupun awwiqa, ataupun wiqa dengan makna jima'. Sama ada jima' tu jima' yang halal ataupun jima' yang haram, maka kedua-duanya wajib mandi. Cuma jima' yang halal tu dapat pahala, jima' yang haram tu berdosa. Baik, benar? Atau jima', maka bila dah berlaku kita sama ada dengan mimpi ataupun sama ada dengan jima', maka dinamakan kita orang yang junub. Baik, nak menghilangkan junub tu hanya dengan satu sahaja, iaitu dengan mandi. Baik, macam mana? Maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ini dikira oleh Imam Ghazali rahimahullah apabila dalam bilik air tidak ada air. Bukan macam kita sekarang. Macam kita sekarang ni, tiap-tiap bilik air dah tersedia air, tak perlu bawa dah. Macam orang dulu lain. Orang dulu tempat bilik air itu memang tidak ada air. Air di luar. Nak masuk mandi bawa dengan timba, dengan bandi, dengan besen dan sebagainya. Dulu sebab di tanah Arab ni tempat Imam Ghazali pun kira-kira di Khurasan ataupun di dekat dengan Afghanistan sana memang tempat yang kering. Jadi tak ada air dalam bilik air itu. Ambil air letak dalam bilik air dia. Sebekas ni kan. Kalau kita kira sunnahnya mandi ni kan, Rasulullah
hanya mandi dengan satu gantang sahaja. Air dia satu gantang sahaja. Segantang saja Rasulullah mandi air mandi junub atau mandi hadas besar dia segantang. Sebab itulah ulama kata kalau lebih daripada segantang tu hukum mandi tu makruh. Kata setengah ulama lah. Kata setengah ulama kurang daripada segantang tu makruh. Sebab apa? Sebab Nabi mandi dia segantang. Kurang segantang tu makruh. Kalau lebih tak makruh dia kata. Tapi ada juga ulama kata kurang dari lebih dari segantang juga makruh. Sebab Nabi mandi hanya satu gantang sahaja air dia. Cukup. Segantang banyak mana tadi ya? Kalau segantang banyak mana air segantang? Segantang dalam 3 kilo lebih saja. 3 kilo je lebih air dia. Kalau 5 kilo 3 kilo lah. Sebab gantang barudak ni dia kecil pada gantang kita lagi. Tak sampai 3 kilo pun itu Rasulullah mandi. Ambil air, Rasulullah ambil air sikit je mandi dalam ambil wuduk. Banyak ni dah boleh ambil wuduk dah ni. Tak banyak pun ambil wuduk. Kita dengan membaziran itulah. Jadi ambil air. Kata dalam ni dia kata satu gantang sahaja. Mandi Rasulullah tu satu gantang sahaja air dia. Baik. Kemudian gantang barudak. Kemudian kata dia dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Basuh tanganmu 3 kali. Ni dia punya adab. Sunat. Waqsil yadaika awalan salasan. Baik, dia kata basuh tangan. Tangan tu bukan semua. Basuh tapak tangan daripada pergelangan tangan sampai tangan di belakang ni. Basuh. Sebab bila pakai cebok, kalau ada najis, maka masuk air dalam najis dalam air tu, maka dikira air tu air mutan najis. Maka kita basuh tu wajib kalau ada najis. Kalau tidak ada najis, hukumnya adalah sunat basuh najis. Bukannya sunat basuh tangan tu hukumnya adalah sunat. Macam ni. Kalau tangan kita ada najis, membasuh tangan itu hukumnya wajib. Tapi kalau tangan kita tak ada najis, tidak ada apa yang menajiskan tangan kita ni, dengan erti kata tak ada najis pada tangan kita ni, maka basuh tangan tu hanya hukumnya sunat. Littiba, kerana mengikut Nabi SAW. Sebab Nabi bila nak mandi, maka dia basuh tangan dia dulu. Sama ada najis ataupun tidak ada najis, dia basuh. Macam kita sekarang ni tak perlu, tapi kita ambil itibak basuh tangan tu. Sebab kita hari ni pakai pipe, buka pipe terus mandi terus macam tu. Yang sekarang masalahnya Rasulullah mandi yang ikut oleh Imam Ghazali ni, kalau kena pakai cebok, pakai timba, pakai besen, letak tempat yang tinggi, takut terpercik. Sekarang kita ada shower dia, ada tempat mandi terus, buka terus mandi. Tapi kita basuh tangan ikut macam ini, ittiba, ittiba di Nabi, ikut Rasulullah SAW. Basuh tangan kita basuh lah. Basuh tu ulama hukum ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Kalau kata wajib tu bila? Kalau ada najis pada tangan kita. Sunat tu bila? Bila tidak ada najis pada tangan kita, hukumnya adalah sunat. Baik. Kemudian bila tangan dan tanggalkan segala kekotoran daripada badanmu. Tengoknya dalam ni ada khilaf di kalangan para ulama radhiyallahu anhum. Ulama ada khilaf soal masalah nak mandi hadas besar. Kalau orang tu minta maaflah saya cerita ni, kalau ada kekotoran tu tak tentunya ianya najis. Kekotoran tu tak tentunya adalah najis. Umpamanya bekas-bekas daripada air pada kemaluan tu, itu bukan najis. Maka hendaklah kita cuci, basuh dulu. Di sinilah ada khilaf di kalangan para ulama. Terutamanya Imam Nawawi dan Imam Rafa'i. Dua ulama ni khilaf. Kata Imam Rafa'i,
basuh najis tu atau basuh kekotoran sebelum mandi tu hukumnya wajib. Tapi Imam Nawawi kata hukumnya sunat. Jadi yang ittifaqnya apa? Yang ittifaqnya mengatakan kalau najis tu senang hilang, maka kena hilangkan dulu. Kalau najis tu senang untuk dihilangkan, maka hilangkan najis tu dulu. Tapi Imam Nawawi kata kalau najis tu dengan sekali mandi boleh hilang, tak perlu dah masa sebelum mandi. Sebab bila kita mandi, kita gosok, maka dia akan hilang dengan sendirinya bila kita mandi. Maka tak payah mata dahulu, tak payah kita basuh dulu. Tapi Imam Rafi kata kena basuh dulu juga. Itu dia kata khilaf di kalangan para ulama radhiyallahu anhum. Sebab itulah di sisi Imam Rafi rukun mandi hadas ni 3. Rukun mana benda tu mesti buat. Rukun mandi hadas di sisi Imam Rafi 3. Tapi di sisi Imam Nawawi 2 sahaja. Apa 3? Yang pertama niat, yang kedua meratakan air pada seluruh badan, dan yang ketiganya menghilangkan najis. Itu di sisi Imam Rafi. Tapi di sisi Imam Nawawi yang dia kata 2 sahaja. Apa dia? Iaitulah niat dan meratakan air pada seluruh badan. Hilangkan najis. Kalau najis tu boleh hilang dengan sekali mandi, kita mandi boleh hilang, tak perlu hilangkan, kata Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi ni dia pandang kepada penggunaan air itu sendiri. Kalau kita basuh dulu, air tu banyak tu aja, maka kuranglah air kita mandi, dia kata. Tapi Imam Nawawi kata itu termasuk juga dalam hukum mandi. Bila kita basuh najis, termasuk dalam hukum mandi, kata Imam Rafi. Jadi bila soal khilaf macam ni kita ambillah yang muktamad. Yang muktamadnya mana? Yang muktamadnya tidak wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Lebih tepat pendapatnya ialah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Jadi di sini kata dan tanggalkan segala kekotoran. Mana tanggal tu hilangkanlah dengan basuh. Kekotoran tu tak semestinya najis. Tak semestinya adalah dia najis. Mungkin hingus, mungkin bekas-bekas air daripada kemaluan kita dan sebagainya. Okey. Kemudian padamu, kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk solat, untuk sembahyang. Ini ulama kata baik. Kalaulah kita macam mana sekalipun bila dah bersuami isteri ni, kalau berlaku jima, dan kita tak nak mandi pada malam tu. Kita tak nak mandi. Lepas jima kita tak nak mandi. Tak nak mandi lah. Mungkin kerana sejuk, mungkin kerana nak tidur dah. Maka ulama ikut Nabi buat, sunnahnya ialah Nabi pergi basuh, lepas tu Nabi ambil wuduk, lepas tu Nabi tidur. Jadi mana sunnah ambil wuduk macam mana pun, jangan tidur terus macam tu. Basuh, apa yang patut dibasuh, lepas tu ambil wuduk, Nabi tidur. Macam tu. Kemudian yang ini pula kita mandi hadas besar, basuh dulu kekotoran semua sekali lah. Sama ada najis ke kotor ke apa saja yang cemar-cemar tu, basuh dulu. Lepas tu ambil wuduk. Baik. Ini wuduk ni tuan-tuan sekalian, ada tak syarat batalnya dan sebagainya? Tetap macam biasa. Batal juga kalau kita tengah mandi terkencing, batal juga wuduk tu. Tengah mandi terbuang angin, batal juga wuduk tu. Atau tengah mandi terpegang kemaluan, batal juga wuduk tu. Ini sunnahnya. Dalam kitab fiqah, imam-imam yang lain menyebut nak ambil wuduk tu sama ada sebelum kita mula mandi, setelah kita basuh segala kekotoran, lepas tu kita ambil wuduk. Ataupun kita tak nak dah basuh kotoran semua, kita mula mandi. Dalam masa mandi tu kita ambil wuduk sekali. Dalam masa mandi, tengah-tengah mandi kita ambil wuduk pun boleh juga. Tak ada masalah. Ataupun setengah ulama kata dah akhir nak mandi, dah sudah tu kita ambil wuduk. Kita biasanya buat yang last, dah mandi habis semua dah, kita ambil wuduk. Itu kebanyakan buat dah. Tapi boleh 3 keadaan.
sama ada nak ambil wuduk sebelum mandi, setelah basuh segala perkotoran, itu baru kita mandi, ataupun tengah-tengah mandi kita ambil wuduk pun boleh juga. Dan ataupun kita ambil wuduk selepas kita mandi selesai semua, kita ambil wuduk. Baik, kemudian kita kena wuduk macam mana kita nak semalat lah, berserta dengan segala doa-doanya dulu dah sebut dah. Doa-doa basuh tangan, basuh muka, basuh kepala, sapu kepala, semua tu dulu dah sebut dah doa-doa tu. Jadi kita hafal doa tu. Tak boleh bahasa Arab, kita doa dalam bahasa Melayu untuk kita dapat juga dia punya fadilat daripada doa-doa tersebut. Walaupun Imam Nawawi kata tak ada asal, tak ada nas. Imam Nawawi kata ada hadis dia. Iaitu ulama punya kerja. Nampak tak? Kita tak payah gaduh-gaduh dalam masalah nak menentukan dalil, nas dan sebagainya. Sebab kita bukan mujtahid. Kita pun tak faham, kita baca hak dia saja. Baik, kemudian kata lepas dah ambil wuduk tu, kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Basuh kaki terus semua sekali. Dengan air yang dan ambil wuduk tu, basuh semua sekali lah. Baik. Apabila engkau selesai daripada wuduk, faiza faragta minal wuduk fasabbal ma' ala ra'sika. Apabila engkau selesai daripada berwuduk, maka tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Ambil air, tuang atas kepala, ratakan atas kepala, gosok atas kepala tu. Baik. Dan engkau berniat mengangkat atau menghilangkan hadas junub ataupun hadas besar. Hilangkan nawaitu raf'al hadasil akbari fardu ala mubadani lillahi ta'ala. Itulah faham niatnya. Apa tak? Niat itu saja aku angkat hadas besar, dah cukup. Ataupun saja kau mandi junub, dah cukup dah. Tetap kena air, maka terus berlakunya niat. Terus berlaku niat, tetap sampai saja air kepada atas anggota kita, dah mulalah tempat untuk masuk kita berniat. Maka inilah bezanya mandi sunat dengan mandi wajib. Kalau orang tanya apa beza di antara mandi sunat dengan mandi yang wajib, sedangkan kedua-dua tu sama, mandi, ratakan air pada badan mandi. Apa bezanya? Bezanya hanya ialah yang menentukan perbezaan tu hanya niat. Niat mandi wajib namanya dapat pahala wajib. Niat mandi sunat maka namanya mandi tu sunat, dapat pahala sunat. Baik. Ni kalau kita mandi biasa-biasa tu haji macam mana? Mandi biasa hari-hari, mandi biasa-biasa macam itu dapat pahala tak? Saya tanya pada guru saya, kalau kita bukan mandi sunat, kita bukan mandi wajib, kita mandi pasal kita panas atau pasal kita nak saja-saja, memang orang Melayu dia memang suka mandi. Kalau orang Arab memang kalau tambah macam sejuk, Allahu Akbar. Dia punya mandi sebulan sekali kalau tak junub lah. Kalau Arab lah, kalau kita musim sejuk tu memang dia tak mandi dia. Pasal sejuk kan, air pun sejuk, dan mandi penyakit pula. Kita orang Melayu sejuk macam mana boleh mandi sampai Arab geleng kepala tengok kita. Pernah masuk dalam mesyuarat, mesyuarat guru-guru di tarikh tempat saya ngaji tu, masuk dalam mesyuarat, macam mana nak sekat orang Melayu dengan bagi mandi banyak, pasal dia air banyak. Orang Melayu mandi banyak, mandi sejuk pun mandi, panas pun mandi. Orang Arab sejuk dia tak mandi lah. Kita sejuk lagi mandi, lagi sejuk lagi mandi. Itu ketabiat kita orang Melayu macam tu. Baik. Kalau mandi biasa-biasa ni agak-agak boleh dapat pahala tak? Boleh dapat pahala. Saya tanya pada guru saya, dia kata, niat nawaitul ghusli lil hayat. Sahaja aku mandi kerana hidup, kerana aku hidup aku mandi. Maka dapat pahala. Jadi kita niat macam tu dapat pahala dah. Sahaja aku mandi lil hayat, kerana hidup, kerana aku hidup aku nak mandi. Maka dapat pahala. Kalau kita mandi biasa gitu tak ada niat apa-apa, maka tak dapat pahala, dapat sejuk je lah, dapat
nampak dah bersih je lah. Nampak tak? Bersih tu bukan benda najis. Nampak tak? Dapat hilangkan daki gitu je. Tapi kalau kita mandi dengan niat, kalau bukan mandi sunat, bukan mandi wajib, maka dapat pahala kita saja ke mandi kerana hidup. Nawaitul ghusl lil haya. Saja ke mandi kerana hidup, maka dapat pahala. Itulah orang soleh dapat pahala banyak sebab niat. Baik, kemudian kata angkat dan junub. Kemudian tuangkan, lepas dah niat dah mandi, jiruh dah masuk kepala dah, habis semua dah basah dah, dengan telinga-telinga apa semua tu, kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan hadapan, belah kanan hadapan. Itu tertib kita jirus mandi. Tertib susunan badan kita nak masuk, nak suci, nak kita jurus air. Belah kepala satu kepala ni. Ni masalah mandi junub kan. Saya kalau saya baca kitab lah, saya sangat terperinci dalam masalah ni. Walaupun ada ulama kata yang tu tak perlu, dia kata, tapi saya bimbang, saya takut. Macam ni kalau masalah macam ni, okey, kita tengok ini mata kita yang ni kalau kita buat macam ni termasuk pada anggota yang zahir ke atau anggota yang batin? Yang macam ni tu mungkin tidak. Yang nampak yang macam ni, ini mungkin tidak. Ini bukan anggota batin. Tapi kalau yang macam ni anggota zahir ke anggota batin? Sebab tu dalam satu hadis sebut, kalau kita mandi hadas 1 inci saja anggota yang zahir tak kena air, maka anggota yang tak kena air itu akan dibakar dalam api neraka Allah. Sebab tu mandi hadas, Allah Ta'ala mandi bukan susah sangat. Saya tanya kepada tuan-tuan, kalau kita ganggu mulut, buka mulut ganggu mulut macam tu, maka yang nampak tu kira anggota zahir ke anggota yang batin? Ganggu mulut, macam tu ganggu mulut. Bila kita ganggu mulut tu, anggota yang kita nampak, bila kita ganggu tu, lidah, langit-langit, tepi pipi. Adakah dikira anggota yang batin ataupun anggota yang zahir? Bila anggota yang zahir, maka wajib disampaikan air. Tempat mana kita ganggu mana yang nampak tu, wajib disampaikan air. Dalam kitab Tambih pengarangnya Imam Abu Sa'ad Asy-Syirazi ada menyebutkan, kalau orang tu tak berkumur-kumur, masa mandi hadas besar, dia mandi luar saja, dia tak kumur-kumur pun, maka dalam mulut tak kena air itu akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mandi hadas, masuk ke air dalam mulut, kumur-kumur, buat macam tu bagi sampai setakat mana yang kita nampak tu, buang balik, lepas tu kumur-kumur balik 3 kali buat macam tu. Sama juga yang dalam hidung ni. Yang hidung ni kalau kita tengok betul-betul, yang tempat tumbuh bulu tu nampak atau tak nampak? Kalau kita tengok dia dekat, nampak atau tak nampak? Nampak. Kalau nampak termasuk dalam anggota yang zahir, maka wajib juga sampaikan air dekat situ. Itu jaga-jaga tu. Kami ada buat muzakarah berkenaan dengan mandi hadas ni. Mandi hadas masalah anggota yang macam tu lah. Yang dalam mata macam ni, lepas tu yang dalam mulut, yang tengah tepi-tepi hidung, itu semua termasuk dalam anggota yang zahir. Bila anggota yang zahir, maka wajib disampaikan air. Kalau tak sampai, tak kena air, maka nanti ibadat tu tak sah. Sebab mandi tu tak sah lagi. Jaga baik-baik ni. Jadi bila sebut kepala tu kan, satu kepala ni rambut semua, telinga, celah-celah ni. Lepas tu kalau dah bata kepala, telinga ni kita cucuk, lepas tu kita basahkan tangan, tekan macam ni balik. Untuk meratakan air, tekan macam ni. Untuk meratakan air itu, tekan macam tu. Baik, habis satu kepala. Semua lah. Nampak tak? Sampai telinga, mata, hidung, mulut, semua sekali. Baik, satu kepala. Lepas tu apa nak menjadi dulu? Kanan, sebelah kanan hadapan. Kalau mandi mayat,
kita mandi mayat, kita baringkan dia. Kita baringkan dia kepala. Kita mula depan semuanya. Baik. Kalau masalah mandi hadap besar ni, dia kata badanmu yang kanan. Kanan ni, bila sebut kanan ni, depan dulu, lepas tu belakang. Kalau mandi mayat, depan, kanan, lepas tu kiri, depan. Tapi kalau mandi hadap besar, kanan depan, kanan belakang. Kanan depan, kanan belakang. Tangan sekali. Kalau mandi mayat, kita tak alih dulu. Kita mandi jurus atas dulu. Atas tu kanan dulu, tangan. Lepas tu kiri pula, depan. Lepas tu terungkupkan balik, belakang kanan, belakang kiri, terus sampai ke bawah, kan. Tapi kalau mandi hadap besar, jurus kanan depan sampai celah-celah tu, celah-celah setiap tu semua tu, jurus. Lepas tu belakang pula kanan. Lepas tu sudah habis belakang kanan, belakang kanan, tangan sebelah habis jadi selati. Lepas tu kiri pula, jurus kiri sampai ke pinggang, sampai bawah, sampai belakang, jurus belakang, sampai rata air. Baik. Kemudian dan ikutilah dengan sebelah kiri. Sebelah kiri depan pula, belakang pula. Dan gosoklah pakaian hadapan dan belakang daripada badanmu. Gosok. Nama dah disebut di antara sunat. Memanglah kita jirus tu pun dah rata dah air. Tapi sunat dia kata al-dalku. Dalku tu mengapa? Menggosok-gosok anggota kita yang kena air jirus. Kena gosok. Ini masalah ambil wuduk ni kadang-kadang kan, saya tengok orang buka paip kan, dia suruh kaki tu suruh macam tu je. Tak ada gosok langsung. Tak dapat sunnah tu macam tu. Sunnahnya Nabi gosok. Mandi hadap pun Nabi gosok juga badan dia. Baik. Kemudian dan belakang daripada mudah selati rambut di atas kepala. Tadi ni bawah dah. Dulu kotak atas ni. Bila kepala ni selak-selaklah kepala, rambut kepala tu selak. Selak tu mana gosok selak dengan jari-jari kita jatuh semua tu kan. Dan juga janggutmu. Janggut depan ataupun nipis tak kira. Sama ada janggut tu tebal atau janggut tu nipis tak kira. Maka kena selak-selakkan juga. Dan menyendak itu adalah hukumnya wajib. Tapi kalau janggut yang tebal, kalau ambil wudu, menyendaki hukumnya sunat. Tapi kalau amal hadap, janggut